Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kursus intensif Qawaid Fiqhiyah siri ke-6, dan ini adalah siri yang terakhir daripada 6 siri. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan membicarakan tentang kaedah yang terakhir, iaitu kaedah yang kelima, al-'adatu muhakkamatun. Baik. Jadi apabila seseorang ataupun sekumpulan manusia melakukan sesuatu perbuatan secara berulang kali, maka perbuatan yang berulang kali itu dia akan membentuk satu corak ataupun satu pattern. Maka corak yang dibentuk itulah yang dinamakan adat dan uruf. Okey. Apabila kita melihat bahawa manusia ini dia melakukan perkara itu berulang kali, ya, sama ada secara harian, mingguan, bulanan dan sebagainya. Okey. Jadi dia berulang kali, maksudnya buat lagi, maka dia akan membentuk satu corak, kan? Dan itulah yang dikatakan adat ataupun uruf yang kita fahami. Okey. Dan pada zaman moden ini kita panggil ada satu istilah big data ataupun data besar ataupun data raya, yang mana kita juga sebenarnya boleh kaitkan dengan uruf ataupun adat ini. Contoh macam apabila syarikat besar, ni big data ni banyak di aplikasi dalam kewangan ataupun dalam bisnes. Apabila syarikat yang besar mereka mengkaji pattern yang kita kata apa, yang dilakukan ataupun yang terbiasa kepada penduduk setempat. Contoh katakan Kuala Lumpur contohnya. Okey, katakan kawasan Damansara. Mereka mengkaji orang-orang Damansara ini membeli barang atas talian secara online, barang apa yang mereka selalu beli. Okey. Jadi katakan banyaknya KFC contohlah, kan. Jadi dengan corak yang ada pada kawasan Damansara itu, okey, ini telah membentuk satu, kita panggil satu pattern ataupun satu corak yang akan dianalisis oleh big data ini secara AI, artificial intelligence ni, dan akan memberitahu kepada company-company bahawa apa yang sepatutnya mereka jual. Sebab apa? Sebab mereka dah ada data, ya, mereka dah ada adat dan uruf orang Damansara itu. Jadi maka mereka dapat mengetahui apakah yang sepatutnya mereka jual kepada penduduk Damansara. Itu. Jadi saya tak kata uruf adalah big data. Big data adalah uruf, tetapi sebenarnya sikit banyak dia ada kaitan lah. Okey, jadi pattern ataupun corak yang terbentuk ini hasil daripada pelakuan manusia secara berulang kali. Maka dia ada hukum tersendiri dan ada hukum yang khusus. Nanti kita akan tengoklah. Baik. Jadi apakah definisi kepada al-'adatu muhakkamatun? Terhimpun dalam kaedah ini dua perkataan, iaitu al-'adah dan juga muhakkamatun. Jadi apakah yang ni kita akan tengok satu persatu. Dari segi makna bahasa lughatan, al-'adah itu adalah perkara yang berulang, kan? Berulang-ulang kali kita buat. Makna istilahi pun dia tidak jauh beza dengan makna lughawi, iaitu satu perkara yang dibuat secara berulang kali. Maka uruf ataupun adat adalah apa yang biasa dilakukan ataupun yang menjadi satu penerimaan di kalangan masyarakat, sama ada dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk perbuatan. Walaupun kita
bila kita merujuk kepada kitab-kitab qawaid fiqh, ada ulama yang membezakan uruf lain, adat lain. Tetapi bila kita harmonikan, sebenarnya tidak adalah perbezaan yang signifikan. Okey. Sama ada kita nak mengatakan uruf tu lain pada adat, adat itu ataupun uruf dan adat adalah sama. Dan akhir sekali sebenarnya kita lihat para ulama boleh menerima bahawa sedikit sebanyak dia ada yang ada persamaan di situ kan. Jadi sama ada kita gunakan istilah uruf ataupun adat, ia bermaksud perbuatan ataupun perkataan yang dilakukan oleh sekumpulan manusia ataupun individu yang secara berulang kali. Itulah adat. Baik. Maka adat yang dilakukan dan diamalkan oleh masyarakat secara berulang kali boleh dijadikan sebagai hukum syarak. Okey, so bila kita kata boleh, so al-ada muhakkamatun itu kalau kita terjemah, adat itu boleh dijadikan hukum. Okey. Jadi adakah semua adat orang Melayu lah khususnya, kita bincang di Malaysia ni, kan? Adakah adat orang Melayu, adat orang Cina, adat orang India boleh automatik menjadi hukum syarak kepada kita? Okey, jangan jadi pak pandai lah, luar bendoi. Sudah tentulah bila kita katakan al-adah muhakkamatun, adat itu boleh dijadikan hukum, dia pasti ada syarat-syaratnya, nanti kita akan tengok. Okey. Jadi uruf ataupun adat ini boleh dijadikan sebagai hukum syarak sekiranya tiada dalil khusus daripada ayat Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dalam disiplin ilmu syariah, pendalilan kita, penghujahan kita sudah tentu yang pertamanya ialah kita merujuk Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalaulah tidak ada dalil Quran, tidak ada dalil hadis, maka kita boleh berpindah kepada dalil-dalil yang lain yang mana sumber hukum kita bukan Quran dengan hadis sahaja sebenarnya. Itu yang utama. Kan? Kita ada lagi ijma', kita ada qiyas, kita ada maslahah mursalah, siasah istihsan, saddu zari'ah, dan juga uruf ini salah satu dalil yang boleh kita jadikan sebagai hukum fiqh kita. Okey. Maka sebab itu tadi kita kata uruf ini dijadikan sebagai hukum syarak kalau tidak ada dalil khusus. Okey, kalau dah ada dalil sama ada daripada Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena follow dalil lah, bukan yang lain. Baik. Terdapat beberapa dalil daripada Al-Quran Al-Karim yang mengiktiraf mengiktiraf uruf ataupun adat manusia ini. Dan antaranya dalam surah Al-A'raf, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Okey, ambillah berilah kemaafan dan perintah dengan uruf. Dan uruf ini maksudnya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Kan? Antara lain والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وللمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Okey, perkataan ma'ruf di sini ya, urf, iaitu dengan cara kebiasaan. Kalau ibu telah menyusukan anaknya, maka si ayah lah, si ayah kepada budak itu kena memberi nafkah kepada si isteri ataupun si ibu tu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf di sini para ulama tafsir dan usul menyatakan bahawa dengan cara kebiasaan. Cara kebiasaan itu apa? Iaitu melihat adat dan uruf setempat. Okay, kalau kita orang Malaysia, kalau bila kita makan nasi lah. Okey. Jadi kalau nak bagi nafkah yang berbentuk makanan, maka jamulah nasi kan pada waktu tengah hari ataupun malam, dan sarapan pagi tengoklah roti canai ke nasi lemak ke, kuih muih ke dan sebagainya, iaitu mengikut kebiasaan ataupun bil ma'ruf. Okey, so dalam penghujahan tentang uruf, para ulama usul fiqh mengambil ini sebagai dalil kepada pengiktirafan syarak kepada uruf. Okey, dalil daripada hadis yang mengiktiraf uruf ataupun adat ini, antaranya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika Hindun bertemu dengan Rasulullah mengadu tentang sikap bakhilnya Abu Sufyan. Lalu Rasulullah kata kat dia, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kamu boleh ambil harta Abu Sufyan ini tanpa pengetahuan dia, apa yang mencukupkan kamu dan anak kamu untuk makan bil ma'ruf, dengan cara yang mengikut uruf ataupun adat setempat. Okey, jadi andai kata sama juga kalau kita aplikasi dalam zaman sekarang, katakanlah ada suami yang jenis culas bagi nafkah kepada keluarga dia, anak isteri dia nak makan. Jadi isteri itu boleh ambil daripada harta si suami itu untuk beli makanan, tapi bil ma'ruf, mengikut adat setempat. Makanan itu boleh mengenyangkan dan tidaklah terlalu kita panggil dhaif sangat, dan tidaklah terlalu mewah. Okay, katakan macam tadi kita kata harga makanan tengah hari, contohnya nasi, lauk, sayur dan juga air lah. Okay, katakanlah RM7. Okey, maka kalaulah itu harga setempatnya, maka RM7 sahaja yang boleh diambil untuk ketika itu, kan? Jangan melampaui batas. Ambil beli KFC ataupun beli pizza yang harga $2.30, itu dah dianggap melampaui batas lah. Okey, ambil ma yakfiki bil ma'ruf, kan? Iaitu mengikut kebiasaan dan keadaan uruf setempat ketika itu. Okey, antara lain hadis Rasulullah SAW menyatakan, fama ra'al muslimun hasanan fahuwa 'indallahi hasanun wa ma ra'au sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'un. Okey, hadis ni apa yang dilihat oleh orang Islam. Orang Islam, al-muslimun di sini sebenarnya bukan bermaksud semua orang Islam, tetapi yang merujuk kepada pakar ataupun dalam istilah yang lain para ulama lah. Jadi apabila diputuskan ulama kita berijtihad bahawa ni benda yang tak ada dalil ni, yang tidak ada dalil khusus daripada Al-Quran ataupun dalam hadis, namun telah diijtihad oleh para ulama kita bahawa benda itu perlu ataupun benda itu baik, maka itulah hukum fiqahnya, hukum syaraknya. Dan kalau para ulama kita menyatakan bahawa sesuatu perkara itu membawa keburukan ataupun tak baiklah, maka itulah hukum syarak. Itu kita kena faham. Dan hadis ini, fama ra'al muslimun hasanan fa innallahi hasanun, ni adalah dalil yang digunakan untuk penghujahan uruf ataupun adat, begitu juga untuk istihsan dan juga untuk maslahah. Jadi dalil yang sama digunakan dalam beberapa dalil dalam ilmu usul fiqh. Okey. So kita lihat dari segi aqsamul adah, pembahagian adat. Yang pertama dari sudut amalan manusia, yang kedua dari sudut bentuk amalan, dan dari segi ketiga dari sudut penerimaan syarak terhadap uruf itu, sama ada syarak mengiktiraf ataupun tidak. So kita akan tengok satu persatu insya-Allah. Baik, dari segi amalan manusia. Okey. Yang pertama ialah adat khusus, dan yang kedua adalah adat umum. Apakah yang dimaksudkan dengan adat khusus? Iaitu dilakukan oleh sebahagian kecil masyarakat sahaja. Okey. Dia tak menyeluruh ke seluruh negara. Mungkin kampung-kampung tertentu sahaja ataupun kaum-kaum tertentu sahaja. Contoh, kenduri kahwin bagi orang Jawa dia 2 hari. Sebab saya kahwin dengan orang Jawa kan. Kita ni kalau orang Melayu biasa, kalau kita kenduri kahwin, contoh jemputan hari hari Sabtu lah contohnya. Okey. So kita akan datang kenduri hari Sabtu saja. Okey. Tapi kalau orang Jawa ni kan, kebiasaannya malam, contoh Jumaat malam tu dah kenduri dah. Dah kenduri besar. Walaupun mungkin tak seramai hari Sabtu tu nanti, tetapi 2 kali kenduri lah kita panggil. Dan adat ini hanya diamalkan
oleh orang Jawa saja, ataupun mungkin kita panggil beberapa suku kaum yang tertentu saja. Dia tidak menyeluruh. Okey, itu adat khusus. Yang kedua, adat umum, iaitu dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, dan boleh dikatakan kalau macam saya bagi contoh ni, pemberian duit raya. Okey, so boleh dikatakan siapa yang duduk kat Malaysia ni, kita akan bagi duit raya dalam sampul kepada anak-anak, kan. Dan kanak-kanak masa raya ni mereka cukup seronok lah, dapat duit raya daripada keluarga dan siapa-siapa sajalah. Kita pergi rumah siapa yang kita tak kenal pun, kalau ada anak kecil tu, kita akan, mau tak mau kita akan hulu. Ini adalah perbuatan yang berulang kali orang Islam buat pada musim perayaan. Okey. Cuma untuk tahun ni, wallahu alam lah, kita tunggu pengumuman kerajaan sama ada PKP ni akan diteruskan ataupun tidak, kan. Kalau diteruskan maksudnya kita akan berhari raya. Tapi kalau di Selangor memang telah diputuskan bahawa tidak ada sembahyang raya, kan. Jadi makna kata tarawih pun tak ada, sembahyang raya pun kena kat rumah. Jadi pemberian duit raya ni pun mungkin tahun ni secara transfer online saja, yang tidak berlaku face to face penyerahan duit raya, kan. Tapi maksudnya nak cerita di sini ialah dari segi bentuk amalan yang orang ramai masyarakat buat ni, dia ada adat yang khusus, iaitu hanya sebahagian segelintir kecil sahaja yang buat, dan ada juga yang boleh dikatakan hampir keseluruhan masyarakat buat. Contoh macam tadilah, pemberian duit raya. Okey, dari sudut bentuk amalan, kan, dia ada adat yang berbentuk perkataan dan ada adat yang berbentuk perbuatan. Kalau adat perkataan ni iaitu satu pelakuan yang berulang kali tapi dalam bentuk perkataan. Contoh apa? Contoh bila kita jumpa orang, khususnya selalu yang jarang-jarang kita jumpa lah, kan. Kita automatik terkeluar, Assalamualaikum, apa khabar, lama tak jumpa. Okey. Jadi makna kata bentuk perkataan. Dan yang kedua, pembahagian yang kedua adalah adat perbuatan, yang berbentuk pelakuan, tindakan dalam bentuk perbuatan. Contohnya macam tuan rumah akan menjamu tetamu yang datang ke rumah. Okey. Jadi kita ni tuan rumah ni, yang automatik secara adatnya, kalau orang datang ke rumah, okey, kita akan keluarkanlah sedikit makanan, ataupun paling-paling tidak minuman, sama ada minuman apa yang sejuk ataupun yang panas. Okey. Cuma ada juga orang kata kalau nak faham maksud tuan rumah, kalau ni di Mesir lah, sebab saya mengaji di Mesir, kan, di Azhar. Kalau kita pergi rumah Arab, kan, kalau dia ni orang kata lah, kan, tapi boleh jadi betul juga. Okey, kalau lah tuan rumah itu menjamu kita syai, kan, teh panas lah maksudnya, kan. Mereka ni jarang minum teh ais. Itu berarti dia minta kalau boleh lawatan kita itu cepat-cepat sikit. Kalau dia jamu syai, dia alu-alukan kita, kedatangan kita, dan dia boleh menerima kita dalam tempoh yang lama. Tapi kalau dia keluarkan, dia panggil harga sa'ah. Harga sa'ah ni macam Coca-Cola, Sprite, 7up, apa semua tu, minuman sejuk, kan. Sebab Arab ni dia tak ada sirap, dia tidak ada teh ais, dia tak ada. Kalau dia jamu minuman sejuk, dia akan jamu minuman bergas, kan. Macam tadilah Coca-Cola dan sebagainya. Jadi kalau tuan rumah tu jamu harga sa'ah ni, maksudnya kita faham lah, tolong cepat-cepatlah beredar daripada rumah tersebut. Itu yang selalu orang cerita lah. Baik, okey. Dari sudut penerimaan syarak, okey, yang ni saya nak ulas dengan lebih detail sikit. Dari segi sudut penerimaan syarak, sama ada syarak menerima adat yang dilakukan oleh orang ramai, sesuatu masyarakat, ataupun tidak menerima, tidak mengiktiraf. Okay. Dan selalunya kalau kita melihat perbincangan dalam kaedah fiqh al-adah muhakkamah ini, ataupun dalam dalil uruf dalam ilmu usul fiqh,
kita hanya akan jumpa istilah apa nama urfun syar'i ataupun dipanggil urfun sahih, dan juga urfun fasid ataupun urfun batil. Okey, ada dua. Tapi dalam kuliah saya ini ataupun dalam slide ini, saya mendatangkan pembahagian yang ketiga yang ni istilah yang saya namakan. Okey, nak setuju tak setuju ataupun nak terima tak terima tak apa, tak ada masalah. Sebab memang dalam kitab-kitab hanya sebut dua, iaitu adat yang diiktiraf syarak dan adat yang tidak diiktiraf syarak. Manakala yang ketiga yang saya wujudkan, yang saya namakan adat mursal ni ataupun uruf mursal ini, saya mengambil konsep yang dalam maslahah mursalah. Okey, kenapa? Sebab bagi saya nampak dia lebih kurang macam maslahah saja. Kalau maslahah yang secara kita nak mudah faham kan. Kalau maslahah yang mu'tabarah, maslahatun syar'iyyatun, iaitu sesuatu bentuk perbuatan yang dianggap baik dan memang ada dalil yang menyokong ataupun yang mengharuskan dan membenarkan, malah yang mewajibkan perkara tersebut, maka itu dipanggil maslahah yang mu'tabarah, sebab ada dalil yang menyokong. Bila kita sebut dalil ini, maksudnya dalil daripada Quran ataupun dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala kalau adat yang tidak diiktiraf syarak, maksudnya benda tu dianggap tidak elok dan rupanya memang ada dalil daripada Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menganggap benda itu pun tidak elok, dan sama ada dalil Quran ataupun ada dalam hadis Rasulullah. Manakala istilah maslahah mursalah, iaitu benda tu dianggap baik, okay? Tapi bila kita cari, dia tidak ada dalil khusus daripada Quran ataupun hadis, sama ada yang mengiyakan, yang mengiktiraf benda itu, ataupun yang menolak ataupun yang mengharamkan benda itu, tak ada. Tetapi benda itu baik, maka selagi mana benda itu baik dan ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syarak yang umum, maka maslahah mursalah boleh dijadikan sebagai hujah dan boleh dijadikan sebagai dalil kita, kan. So samalah juga dalam bab uruf ataupun adat ini, bila kita lihat perbahasan uruf dari sudut i'tibar syar'i lahu, uruf ini ataupun adat ini, dia ada tiga juga bagi saya sama, iaitu adat yang diiktiraf, iaitu satu bentuk perbuatan adat dan ada dalil yang menyokong dan mengiyakan dan mengiktiraf adat tersebut. Okey, contoh, kalau sebelum ni masih ingat yang saya sebut bab ibadat. Okey, dan ibadat ni, contoh macam solat. Solat kita lakukan setiap hari 5 waktu. Okey, 5 kali sehari. Dia adalah bentuk satu perbuatan yang berulang kali, again and again and again and again. Okey, dari satu sudut inilah adat, kan. Dan memang dalam beberapa penulisan menyatakan ini dinamakan perbuatan solat, juga dinamakan adatun syar'iyyatun. Sebab apa? Sebab dia adalah perbuatan yang berulang kali dilakukan oleh orang Islam. Okey, cuma istilah kepada solat ni, okey, yang tepatnya atau bukan yang tepat, maksudnya yang biasa kita sebut ialah ibadat lah. Okey, kita jarang kita namakan as-salatu adatun syar'iyyatun. Ya, sebab bila sebut adatun syar'iyyatun ni, dia macam terpisah pula makna ubudiyah di situ, kan. Tetapi dari sudut perlakuan yang berulang kali, itulah adat. Jadi kalau kita kata adat yang diiktiraf, so kalau kita nak bawa contoh solat pun boleh. Okey. Kemudian ada yang kedua, adat yang diiktiraf ni maknanya perbuatan yang berulang kali dan ada dalil daripada Quran dengan hadis, sama ada dalil itu mewajibkan, menyunatkan ataupun mengharuskan. Manakala adat yang tidak diiktiraf, dia bentuk perlakuan manusia yang berulang kali kita buat, tapi rupa-rupanya ada dalil yang mengharamkan ataupun yang tidak membenarkan, yang tidak mengiktiraf adat yang kita buat. Contohnya apa? Contoh kata kita melakukan pembaziran makanan, kita kenduri kahwin ataupun di hotel, ataupun kalau tengok perangai orang Arab,
Ya, kalau kita pergi negara-negara Arab, contoh macam apa, Mekah ke, Madinah ke, kita tengok cara dia orang makan kan. Uh, bila makanan tu banyak membazir lah istilahnya kan. Okey, ini perbuatan ataupun adat yang kita biasa duk tengok masyarakat kita duk buat, membazir makanan. Dan memang ada dalil yang menyatakan innal mubazzirina kan ikhwan syayatin, wala tubazzir tabzira dan sebagainya kan. Ini dalil yang menyatakan bahawa perbuatan membazir, sama ada membazir makanan, membazir kita panggil sumber air dan sebagainya, adalah perkara yang diharamkan. Jadi adat itu tidak boleh diterima. Sebab apa? Sebab melanggar prinsip syarak dan ada dalil yang mengharamkan. Okey. Manakala adat yang mursal ataupun uruf yang mursal ini adalah satu bentuk perbuatan manusia yang masyarakat duk buat selalu, tapi bila cari dalil, tak jumpa kan dalil yang mengiktiraf, yang suruh buat, dan juga tidak ada dalil yang melarang. Tapi benda tu orang duk buat. Okey. Ini yang saya maksudkan sebagai adat yang mursal. Dan saya ingin tegaskan sekali lagi, pembahagian yang ada 3 di sini, iaitu adat yang diiktiraf, adat yang tidak diiktiraf, dan juga adat yang mursal ini kalau cari dalam kitab-kitab usul fiqh ataupun qawaid fiqh yang bahasa Arab tu memang takkan jumpa. Sebab ini ijtihad saya lah, untuk memudahkan kita faham. Sebenarnya bab adat yang mursal ni dia lebih kurang macam maslahah mursalah. Okey. So terpulanglah nak bersetuju dengan pembahagian ini pun boleh. Kalau nak ambil yang kebiasaan kita jumpa dalam kitab-kitab pun tidak ada masalah, iaitu 2 sahaja kan, terpulang. Okey. So adat yang diiktiraf syarak. Okey, contohlah kan. Ni sebagai contoh saja. Sifat suka membantu orang. Okey, wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Kemudian menjamu orang makan. Dalam hadis Rasulullah apabila berkumpul dengan para sahabat, akan adalah jamuan makanan kepada para sahabat dan sebagainya. Kan ada sandaran dalilnya. Tadarus al-Quran, maksudnya tilawatul Quran. Kan? Memang dianjurkan, sama dalam Quran pun banyak, dalam hadis-hadis pun banyak tentang kelebihan membaca Al-Quran itu sendiri ataupun surah-surah tertentu. Okey, semua ini ada dalil dalam Al-Quran. Okey. Dan memang benda ni suka bantu orang, jamu orang makan, tadarus Al-Quran, walaupun mungkin tidak dilakukan oleh semua manusia, tetapi sekelompok kecil ataupun sekumpulan manusia, masyarakat kita duk buat benda ni, kan? Jadi kan kita rujuk balik tadi, dari segi amalan manusia ni dia ada adat yang khusus, ada adat yang umum. Okey. Tetapi selagi mana perbuatan itu dibuat secara berulang kali ni bukanlah tiap-tiap minit, bukan. Ataupun setiap jam, tak. Dia yang penting orang duk buat benda tu sama ada setiap hari ataupun setiap minggu, ataupun telah menjadi satu norma dalam masyarakat. Okey. Jadi apabila sesuatu benda yang telah menjadi norma dalam sesuatu masyarakat, kita tak sewenang-wenangnya menyatakan bahawa benda tu boleh ataupun tidak boleh lagi. Jangan cepat menghukum. So kita kena kaji background dia. Perbuatan yang dilakukan berulang kali itu ada dalil tak? Kalau ada dalil, makna kata adat itu adalah adat yang diiktiraf syarak. Okey. Kalau yang adat yang tidak diiktirafkan syarak, contoh orang perempuan kan, sebelum tu bertudung elok, ataupun pergi kerja, pergi sekolah pakai tudung, menutup aurat elok kan, pakai tudung lah. Tapi bila balik rumah, sapu sampah kat luar, sidai kain, ataupun yang saya bagi contoh di sini, bila kahwin, dia kata tak apa, sehari je, sebab jadi raja sehari, kan? Maka perbuatan ini telah berlawanan dengan perintah daripada Allah ataupun daripada syarak tentang kewajipan menutup aurat. Jadi tak boleh diterima lah, walaupun ia menjadi amalan masyarakat kita, dan kita kena bagi tahu dekat masyarakat, ya, tolong jaga aurat,
Okey, sama juga macam kebiasaan bila hari raya. Sepupu sepapat lama tak jumpa kan, duk pakat salam apa semua tu kan. Sedangkan hukum bersalaman antara sepupu lelaki perempuan ni haram sebab mereka boleh kahwin antara satu sama lain. Mereka bukan mahram. Okey, contoh berurusan dengan riba. Masih lagi kita memilih bank yang konvensional. Sedangkan alternatifnya telah ada, iaitu perbankan Islam. Maka dan riba ini telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan juga hadis. Maka kita kena elakkan, walaupun dia telah menjadi satu norma ataupun satu perbuatan yang memang orang duk berurusan dengan bank konvensional. Sebab itu bank konvensional masih hidup sampai sekarang. Okey. Jadi orang Islam ni kalau zaman dulu sebelum 80-an bolehlah kita kata darurat sebab tidak ada alternatif. Bank Islam kalau tak silap tahun 83 kan, bank Islam yang pertama kan yang ditubuhkan di Malaysia. Sebelum tu semua konvensional. Jadi kalau yang sebelum 83 tu kita bolehlah kata memandangkan tidak ada alternatif kepada bank konvensional, maka setakat yang perlu sahaja kan. Tapi sekarang ni dah ada bukan setakat bank Islam, berapa jenis bank, boleh dikatakan semua bank-bank even yang konvensional pun ada dah ada kaunter Islami atau perbankan Islam kan. Jadi kewajipan umat Islam sekarang ni meninggalkan urusan yang berkaitan dengan riba, bank konvensional, dan kita memilih perbankan Islam. Okey, coupling ni biasalah sebab tu yang bila kita kata biasa tu yang telah menjadi norma di kalangan masyarakat, kita tidak cepat menghukumkan benda tu boleh ataupun tidak cepat menghukumkan benda tu tak boleh. So kita kena tengok. Jadi masalah coupling ni keluar naik motor sekali, naik kereta sekali, pergi makan, tengok wayang, even berlaku kalangan pelajar-pelajar di Fakulti Pengajian Islam sendiri pun konon-konon nak study group kan, nakib dengan anak buah dan sebagainya tu kan. So ambil kesempatan couple Islamik. Okey, bercinta tu itu lumrah manusia, sunnatullah kan. Allah akan campakkan rasa dia minat kepada seseorang itu memang benda sunnatullah kan. Tapi dalam sunnatullah itu juga dia ada peraturan, dia ada hukum hakam yang perlu kita patuhi. Okey, jadi benda-benda ni yang contoh-contoh yang saya bawa ini telah menjadi adat, telah menjadi satu kebiasaan dan norma kepada masyarakat kita. Tetapi benda ini ada dalil yang mengharamkan benda tersebut, maka dia dah jadi adat yang tidak diiktiraf syarak ataupun adat yang ditolak. Okey, so sekarang ni kita nak tengok apa contoh kepada adat yang mursal. Okey, boleh tak? Setuju tak contoh ni? Ini slide saya. Okey, kalau tak setuju tak apa, tak ada masalah. Tapi saya nak bagi tahu kita panggil bentuk-bentuk yang telah menjadi satu norma kepada masyarakat kita, tapi dia tidak ada dalil khusus daripada Quran ataupun daripada hadis sama ada benda itu dibolehkan ataupun tidak dibolehkan. Contoh saya bagi sini ialah kita selalu pergi kedai kan, lainlah kalau fast food itu lain cerita. Tapi kebanyakan kedai makan ni kita makan dulu baru bayar. Okey. Tapi kalau kedai-kedai fast food ataupun kedai-kedai yang yang agak moden ni, dia akan konsep bayar dulu baru makan. Okey. Jadi tak kisah kita makan dulu bayar kemudian ataupun bayar dulu makan kemudian, ini telah menjadi adat kepada masyarakat kita kan. Boleh tak kita buat macam tu? Okey. Dia selagi mana kita membayar apa yang kita makan tu tidak ada masalah pun. Okey. Sebab jual beli kan, dia ada kita panggil barang yang dijual, kemudian harga diketahui, dia ada al-aqidan, orang yang berakad tu, penjual dan pembeli. Okey. Jadi tidak ada masalah lah. Dan kalau di kedai-kedai yang biasa kita makan dulu kemudian bayar kemudian, itu telah menjadi satu norma
Jadi inilah yang termasuk di bawah kategori adat yang mursal, iaitu dia tidak ada dalil khusus daripada Quran ataupun hadis yang suruh bayar dulu baru kita makan. Okey. Selagi mana dia ada apa, kalau contoh fast food tu, kita apa nama, memang ada peraturan dia kena bayar dulu kan. Itu kita ikut peraturan lah. Tapi kalau kedai tu kata tak apa, makan dulu nanti bayar. Yang penting kita bayar. Okey. Kemudian menundukkan badan ketika berjalan di hadapan tetamu. Ini zaman saya dulu kecil-kecil kan. Anak-anak kita zaman generasi XYZ ni mungkin dah tak kenal dah apa adab bila tetamu datang ni kan. Dulu kalau rumah di kampung tu, kalau ada pintu depan, pintu belakang ni, kalau tetamu datang, mak ayah kita ni tak bagi kita masuk melalui pintu depan, corner pergi ke belakang tu. Sebab apa? Sebab ada tetamu. Kalau tak boleh nak elok kan, ada satu pintu je rumah tu, maka nak lalu depan tetamu tu kena tunduk badan sambil tangan tu kita hulur ke depan ya, hulur tangan kemudian tundukkan badan sedikit. Okey, cara ini adat orang Melayu kan. Arab tak adalah adab dan adat macam ni. Okey, sama juga, dia tidak ada apa nama dalil yang suruh kita buat gitu ataupun dalil yang melarang kan? Tetapi itulah yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Islam kita. Jadi adab dan adat meraihkan dan menghormati orang tetamu. Dia secara umum melayan tetamu itu memang ada contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, menjamu makan, meraihkan tetamu, itu memang ada. Ini yang maksud saya, kita jalan hulur tangan, tunduk badan. Itu adat orang Melayu kan. Dalam dalil dia tidak ada sebut boleh ke tak boleh ke, dia tak ada sebut. Tapi benda tu orang Melayu duk buat. Jadi selagi mana ia tidak bercanggah dengan syarak, maka sebab kita tunduk tu bukan maksud kita sujud, kita nak sembah tetamu tu dah, tetapi sebagai ihtiraman, sebagai menghormati tetamu yang datang. Okey, kemudian bersanding. Saya letak tanda soal. Boleh tak kita masukkan bersanding dalam adat mursal ni? Okey. Kebanyakan ataupun mungkin sebahagian besar kita ataupun sama sebahagian besar ataupun segelintir menyatakan bersanding ni haram. Sebab apa? Sebab kita ikut adat orang Hindu ataupun adat orang bukan Islam. Okey. Sebab tu tadi saya katakan, sebelum kita menyatakan apa-apa adat dan perbuatan berulang kali yang dilakukan oleh oleh masyarakat kita kaji dulu. Kita tengok background. Okey, jangan cepat memutuskan. Sama juga dulu apabila Mufti Perak Tan Sri Harusani menyatakan jom heboh ataupun show heboh adalah haram. Okey. Jadi kita kena tengok dulu kan. Sebab dalam jom heboh tu dia ada satu carnival, di mana dalam carnival tu dia ada pelbagai aktiviti. Ada jual belinya, ada expo kan, waktu siang sampai malam, dan kemuncaknya ialah konsert jom heboh tu sebenarnya kan. Jadi adakah kita nak kata keseluruhan carnival jom heboh tu adalah haram, ataupun kita hanya memfokuskan kepada konsert jom heboh tu? Okey, dan konsert jom heboh, kalau kita kata benda tu adalah haram, kalau kita buang unsur-unsur yang mengharamkan konsert tu, contoh macam percampuran antara lelaki perempuan. Okey. Tapi sebenarnya bila kita kata percampuran antara lelaki perempuan dalam konteks skala yang mega, yang besar, yang beribu ataupun berpuluh ribu orang, dari segi realitinya, teori boleh dan mudah untuk kita asingkan. Tetapi even kalau ceramah-ceramah, konsert nasyid, ceramah politik, ceramah agama, kalau yang di padang-padang ni lah, okey, akan berlaku percampuran yang kita tak boleh nak elak. Okey, tetapi sejauh mana percampuran yang dimaksudkan yang jatuh kategori haram dan percampuran yang
yang tidak dikatakan haram, kan? Sebab contoh kalau kita berprogram even dalam dewan, okey, kalau diasingkan itu lebih afdal lah, lebih baik. Tapi hakikatnya yang program-program tertentu ni kadang-kadang kita duduk sebelah lelaki perempuan. Jadi adakah itu dianggap sebagai program yang haram ataupun bagaimana? Kan? Jadi selagi mana tidak berlaku percampuran yang melampaui batas. Nak susun kerusi itu tolonglah susun agak jarak sikit kan. Maklum sajalah kita ni jenis geng obesity ni. Okey. Walaupun kita tidak berniat menyentuh orang sebelah kita dengan sengaja, tapi disebabkan badan kita ni ataupun badan orang sebelah ni besar. Okey. Jadi agak timbul masalah lah di situ. Okey. So kalau kita ada pilihan, ada banyak tempat kosong, kita pilih tempat yang kosong terlebih dahulu kan, daripada kita ni sengaja pergi pilih tempat duduk yang sebelah anak dara pula, yang comel-comel kan. Okey. Jadi nak cerita kepada kita yang bukan melalut daripada bersanding terus pergi ke jom heboh tu. Saya nak cerita berkaitan. So sebelum kita menyatakan jom heboh tu adalah haram sama ada secara mutlak ataupun yang kita fokus ialah konsert jom heboh tu. Dan even kalau kita kata konsert jom heboh tu adalah haram, so kita tanya apa yang kenapa ia haram? Sebab ada unsur-unsur yang haram itulah. Contohnya yang tadi, percampuran antara lelaki perempuan yang tidak terkawal. Itu yang pertama. Yang kedua, orang nak dapat stage depan tu pukul 3 petang, pukul 2 petang tu orang dah cuk tempat dah. Okey. Jadi mereka tak tinggalkan tempat itu sehinggalah konsert akan berakhir mungkin jam 11 ataupun 12 malam. So bayang tengok daripada pukul 2 kita kata okeylah tak apa, sempat semayang pukul 1.30. Lepas semayang kita pergi cuk tempat pukul 2. Okey. So duduk di situ daripada pukul 2 petang, kita beli makanan siap-siap sebab nak cuk tempat awal tu, kan. Tapi asar macam mana? Maghrib macam mana? Okey. Saya uzur ustaz. Kalau orang perempuan boleh buat uzur itu, kalau lelaki uzur apa benda? Okey. Itu tapi kalau kita boleh buat satu konsert yang kita jaga hukum hakam, boleh tak? Sebab hiburan ni alatan muzik ni pun kita panggil selagi mana ia tidak melelaikan, diharuskan. Itu secara umum lah kan. Kita buat konsert tetapi hukum hakam tu kita jaga. So makna kata siapa nak datang awal tidak ada masalah. Kita bezakan ataupun kita asingkan tempat lelaki perempuan, ataupun kalau tak boleh nak elak masih terkawal lah kita panggil. Tapi bila datang waktu asar, penganjur minta artis tolong azan, kan? Minta Awi, Datuk Awi tolong azan, Musme jadi imam, kan? Pakat sembahyang jemaah belakang dekat tapak konsert tu. Okey. Jadi maksudnya percampuran kita jaga, bab solat pun kita jaga, okey, dan pemilihan lagu yang yang tidaklah ada unsur-unsur lucah ataupun lirik-lirik yang syirik, kan, macam geng black metal dan sebagainya tu, kan, tak ada isu lah. Sebab apa? Sebab kita dah ketepikan unsur-unsur yang haram tu, kan. So sama dah juga macam bersanding. Okey, bersanding ni kalau kita kata ia adalah uruf ataupun adat orang bukan Islam. Okey, persoalannya adakah uruf ataupun adat orang bukan Islam ini tidak boleh diterima langsung? Okey, sebab itu kita kena tengok. Kalau kita katakan bersanding tu haram, sebab apa? Sebab yang pertama tak tutup aurat. Okey, itu kita setuju, benda tu haram. Okey. Yang kedua, tidak semayang. Kan, pengantin dia tak semayang. Yalah, duduk daripada pukul 2 petang ataupun pukul 12 tengah hari lah contohnya, sampai pukul 5 petang, habis waktu zuhur, kan. Duduk je bersanding, kan. Sebab orang ramai main tengok, kan. Jadi nak buat macam mana? Tapi kalau kita kata okey, unsur-unsur yang haram ada dalam bab bersanding. So sekarang kita singkirkan unsur-unsur yang haram tu. Kalau pengantin tutup aurat, kalau bab bila masuk waktu semayang,
waktu sembahyang ni dia wajib muasam. Dia ada tempoh yang panjang. Kalau pengantin main pukul 12 tengah hari, datang kejap, lepas tu makan kejap, lepas tu bersanding atas pelamin tu, okey. Kemudian pukul 3 petang dia pergi sembahyang. Okey. So kita nak kata apa bersanding macam tu? Kita tetap kata haram sebab ia adalah adat orang bukan Islam. Okey. Kalau begitu, cuba kita tengok bila Rasulullah SAW perang Khandaq. Ya, perang Parit orang panggil kan. Khandaq ni dia bukan sistem peperangan orang Arab. Dia sistem peperangan orang Parsi kan ketika itu. Kan. Zaman-zaman perang dulu orang Parsi dia akan korek parit ataupun longkang besar kan, untuk sistem pertahanan dalam peperangan. Jadi Salman Al-Farisi mencadangkan kepada Rasulullah supaya korek lubang di sekeliling kota Madinah tu untuk mempertahankan umat Islam daripada diserang dengan mudah. Okey. Jadi Rasulullah terima kan. Walaupun sistem itu bukan sistem asalnya daripada orang Islam. Kan. Jadi sebab itulah dalam isu uruf dan adat ni juga, selagi mana ia tidak ada dalil, sama ada dalil yang menyokong, dalil yang mengharamkan, tetapi benda tu orang duk buat kan. Okey, bila macam tu, sebab tu tadi saya katakan kita ni, para mufti, para ulama, para mujtahid Malaysia kontemporari ni jangan terlalu cepat menghukum. Bila adat orang bukan Islam tu terus kita tolak. Kita tengok dulu kan, adat dia, benda tu, pelakuan tu macam mana. Okay, kalau lah bersanding tu yang tadi, yang pertama tutup aurat, yang kedua bila mai semayang dia pergi semayang. Maksud bersanding ni apa? Maksud bersanding ni yang kita biasa tengok lah kan, dia duduk atas pelamin. Okey, duduk atas pelamin, lepas tu orang duk datang renjiskan air mawar, tabur beras dan sebagainya. Okey, yang tabur beras tu kita elakkan supaya tidak berlaku pembaziran. Tapi kalau air mawar ni dia bersifat wangi. Wangi ini diharuskan kan, malah digalakkan dalam syariat Islam kita, wangi-wangian kan. Tu yang wangian tu tak ada masalah sangat, tapi kita elaklah yang tabur beras untuk mengelakkan pembaziran. Okey. Kalau kita kata tak boleh bersanding, tak boleh. So saya tanya, apa beza bersanding atas pelamin dengan makan beradab? Kan? Sebab makan beradab, kamu letak pasangan pengantin itu atas kita panggil bukan kat atas, maksudnya dekat meja makan. Okey, makan bersama pengantin itu dan juga ibu bapa dia. Kemudian orang pun duk tonton juga. Jadi kalaulah kamu katakan bersanding itu haram disebabkan ia adalah uruf orang bukan Islam, sebab orang tengok pengantin atas pelamin, so apa beza atas pelamin dengan makan beradab? Sepatutnya makan beradab pun tak boleh ya. Kena makan dalam bilik, kena makan dalam rumah kan. Jadi isu bersanding ni terpulang lah kan. Nak buat ke tak mau buat ke, sebab dia adalah uruf. Bagi saya ia adalah uruf yang mursal. Tetapi uruf yang mursal ni kita kena kaitkan ataupun kontrol dengan hukum hakam syarak. Dia masih tertakluk kan. Selagi mana kita dapat clearkan daripada unsur-unsur yang haram itu, maka tak ada masalah lah, diharuskan. Okay, ada persoalan di sini ya. Timbul isu sekolah swasta yang tidak dapat berjalan seperti biasa tetapi yuran tetap dikutip walaupun diberi pengurangan beberapa peratus. Juga gaji guru dibayar semasa PKP, menjalankan tugas dan mengajar daripada rumah dan menerima gaji. Adakah termasuk dalam bab uruf ataupun adat? Okey, yang ni bab terima gaji ni kita panggil memanglah bila kita terima tiap-tiap bulan kan, itulah kita panggil uruf. Uruf orang bekerja dia akan dapat gaji. Okey, dari sudut tu ya betul, ia adalah uruf. Tetapi isunya sekarang dalam tempoh PKP, setengah pekerjaan pensyarah ke gurunya dia masih dapat gaji seperti biasa. Tapi adakah mereka tidak bekerja? Sebenarnya tidak. Mereka tetap bekerja di rumah. Kalau macam saya pensyarah di USIM kan. Jangan anggap macam kami ni tidak ada tak buat kerja langsung kan. Saya sekarang ni kita tengah uruskan penerbitan buku khas tentang COVID-19 insya-Allah.
kita dah dapat hampir 40 artikel saya tengah uruskan kan. Jadi kalau guru-guru kan diminta untuk menyediakan kita panggil konten e-learning dan sebagainya. Okey. Jadi itu setengah pekerjaan. Setengah pekerjaan lain kadang-kadang dikurangkan gaji. Dan yang paling teruk dan yang itu memang kita simpatilah, ya, dicutikan tanpa gaji. Okey. Yang ni dia bukan berkaitan dengan uruf, tetapi ia berkaitan dengan maslahah kan, yang mana pada pandangan company itu kan, bila dia tidak dapat pendapatan, dia tidak dapat menampung gaji pekerja dia. Okey. Jadi kita panggil bagi mereka yang dicutikan tanpa gaji kan, istilah cuti tanpa gaji ni dia bukan diberhentikan kerja, dia hanya masih bekerja dengan company itu, cuma company mungkin sebab dia company kecil ataupun company yang berisiko macam industri penerbangan dan sebagainya tu kan, mereka terpaksa mengambil sebab mereka tak mampu nak bayar gaji itu kan. Okey. Jadi yang ni dia bukan bab adat uruf. Dari segi penerimaan gaji tu ya, betul kan? Tapi dari sudut kita panggil pengurangan gaji ataupun pemberhentian, maksudnya cuti tanpa gaji itu dia tak ada kaitan dengan bab uruf adat, tapi dia lebih kepada maslahah. Okey. Sama ada maslahah itu pada pandangan company dia ada maslahah lah, tapi bagi pekerja itu mafsadah dekat dia lah, sebab dia tak dapat gaji kan. Cuma saya nak kongsi sikit lah, pengalaman saya saya tinggal di Kota Warisan, Kota Warisan Sepang. Kebetulan saya timbalan pengurusi Persatuan Penduduk. Jadi kami Persatuan Penduduk memang kami membantu mereka yang yang khususnya golongan yang dikurangkan gaji ataupun yang dicutikan tanpa gaji. So kita usaha untuk membantu, sama ada kita bagi pack makanan ataupun bantuan kewangan kan. Jadi kita collect lah, kita minta daripada menteri, kita minta daripada syarikat-syarikat, kita minta daripada sumbangan penduduk. So alhamdulillah adalah, walaupun tak banyak tapi kita dapat membantu. Dan orang-orang yang yang dicutikan tanpa gaji apa semua ni, jangan mudah give up, sebab kerajaan kan ada bantuan dia. Kemudian di setempat, maksudnya di taman, di kampung dan sebagainya itu kena rajin lah bertanya pihak masjid, surau, pihak Persatuan Penduduk, JKK, ketua kampung kan. Ada sebenarnya kan, ada insya-Allah kita panggil jalan-jalan untuk meringankan kan. Dan kita kena faham jugalah, memang keadaan sekarang ni memang menyusahkan bagi setengah pihak kan. Macam orang kata, ustaz bolehlah cakap banyak, ustaz gaji dua dah dan tak terasa kan. Ya betul dari satu segi, tapi macam tadi saya katalah, mereka yang berhadapan dengan kesukaran disebabkan pengurangan gaji ataupun ketiadaan gaji ni kan, bagi saya kalau anda boleh sebab itu kita hidup bermasyarakat ni kan. Imam masjid surau kita kenal, ketua pengurusi JKK kita kenal, ketua kampung kita kenal, pengurusi Persatuan Penduduk, pengurusi KRT, semua tu kita kena hidup bermasyarakat. Sebab apa? Sebab bila kita hadapi masalah, time ni lah orang-orang ni lah yang akan membantu kita insya-Allah. Jadi kena usaha sikit lah. Okay, baik. So ini antara contoh-contoh adat yang mursal yang kita boleh bincangkan. Sama juga kalau anda rasa ini contoh yang tak kena, tidak ada masalah kan, boleh saja kita berdiskusi. Okey. Antara syarat-syarat yang perlu kita faham dalam bab uruf ini, tadi saya dah kata, soalannya, adakah semua uruf boleh dijadikan hukum fiqh? Once ia uruf, automatik itulah hukum syarak. Adakah begitu ataupun bagaimana?
Okey, sudah tentulah jawapannya tidak, kan? Dan sama seperti mana kaedah-kaedah fiqh yang lain, kaedah adat al-adah muhakkamah juga mempunyai pengecualian. Okey, untuk boleh dijadikan sebagai al-adah yang muhakkamah, al-adah yang boleh dijadikan hukum fiqh, dia tertakluk kepada syarat-syarat. Antaranya, adat itu tidak bertentangan dengan nas-nas syarak yang qat'i ataupun ijma'. Kan? Maksudnya dalam isu adat ni, ia adalah adat yang mursal. Kalau adat yang syar'i, adat yang diiktiraf, tidak ada masalah. Kalau adat yang tidak diiktiraf syarak, itu yang bermasalah. Contoh apa tadilah? Urusan dengan riba, tidak menutup aurat walaupun sehari, kan? Ini syarat, telah bertentangan dengan prinsip syarak, maka adat itu ditolak. Kemudian ia hendaklah perbuatan yang kerap diulang kali, diulangi, sama ada diamalkan oleh keseluruhan ataupun sebagian besar masyarakat. Sebab itu kita kena faham antara uruf dengan maslahah. Okey, maslahah ni dia mungkin benda tu berlaku sekali, kan, sekali dua. Tapi uruf ni dia berulang kali, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan sebagainya. Okey, jadi kalau kita nak bincang sesuatu perkara itu, kita kena tengok nature perbuatan ataupun perkataan itu. Adakah ia berulang kali dan telah menjadi norma dalam sebuah masyarakat? Kalau ia, itu adalah uruf. Kalau tidak, kita tak boleh bincang dalam bab uruf, tapi kita bincang dalam bab lain, mungkin maslahah ataupun istihsan. Okey. Yang ketiga, adat itu masih ataupun sedang berlaku. Okey, sudah tentulah kalau adat tu adat kurun bila tu, dah tak ada dah benda tu, tak berlaku dah. Okey. Macam tadilah yang bila tamu datang tu, anak-anak kita ni akan jalan depan sambil tunduk tangan, jalan elok depan, tidaklah berlari-lari, kan. Adat ni bagi saya setakat yang saya duduk ni dah tak jumpa dah, kan. Tapi saya masih ingat ni kalau masa saya kecil-kecil, kan. Itulah yang selalu dipesan oleh mak ayah saya, kan. Jadi benda yang dah tak ada, kita hanya boleh sebut sebagai contoh, kan, yang baik. Yang buruk pun kita boleh sebut sebagai contoh. Jadi yang nak dijadikan hukum sama ada adat itu adat yang syar'i ataupun adat yang tidak syar'i, adat tu dia mesti berlaku pada zaman sekarang. Okey. Dan yang keempat, adat itu tidak dinafikan oleh perkara lain. Okey, ini maksud dia begini. Contoh, kita orang Melayu, bila nak masuk rumah, kita takkan pakai kasut dalam rumah, kan? Maksudnya kasut yang luar, kan? Orang Arab, orang putih, kan, kita duk tengok movie-movie apa semua tu, kan, mereka masuk rumah pakai kasut. Jadi makna kata, adat orang putih, adat orang Arab, okey, mereka akan pakai kasut dalam rumah, kan? Kasut yang duk bawa berjalan tu akan dipakai dalam rumah. Tapi kita orang Melayu, bila masuk rumah, kita takkan pakai kasut. Jadi kalaulah adat orang Melayu menganggap benda itu tak boleh, maka itulah yang kita kena ikut. Jadi kalaulah ada orang Arab datang rumah kita, orang putih datang rumah kita, mereka kena belajar dan kena raikan adat kita. Okey. Dan bila kita pergi rumah orang Arab, kita pergi rumah orang putih di luar negara, kita dah tahu dah, kita tanya dulu, kan, ni kasut ni aku letak di luar rumah ataupun boleh masuk pakai kasut, kan. Sebab itulah yang dimaksudkan adat itu tidak dinafikan oleh ataupun tidak disanggah oleh adat yang lain, oleh perkara yang lain. Okey. Okey, ini adalah beberapa cabang kaedah ataupun furu' fiqhiyah, furu' qawaid fiqhiyah kepada kaedah al-adah muhakkamatun. Okey. Antara yang famous yang ni, yang terakhir, la yunkar taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman ni. Ni tesis PhD saya ni, kan. Saya membuat dan mengulas tentang kaedah la yunkar taghayyurul ahkam al-mabniyah 'ala al-'urfi wal 'adah bi taghayyuril azman, kan. Walaupun saya sedikit ada kita panggil ada sedikit komentar pasal kaedah ini, tapi tak apalah, itu mungkin dalam channel yang lain lah. Dan cuma kaedah ini memang diterima pakai, dan memang hakikatnya apabila sesuatu adat ataupun uruf itu sudah berubah,
kan, maka hukum pun dia akan ada hukum baru, kan. Contoh macam apa nama, kita nak bagi contoh apa? Macam tadilah, kalau adab, kan, adab orang Melayu kita bila tetamu datang, apa nama, memang ketika itu kita jalan tunduk, berhati-hati bila berjalan depan tetamu. Okey, sekarang ni adat tu dah tak ada dah pun sebenarnya. Okey, jadi hukum adat, adat dan adab baru kita, walaupun kita jalan tidak menundukkan badan ataupun menghulurkan tangan sambil tunduk badan tu, tetap kita kena jaga. Cuma caranya berlainan. Okey, dia tunduk hulur tangan tu dia bukannya wajib. Itu adalah adat, uruf orang Melayu Islam yang dulu-dulu. Okay, adab tu dah tak ada dah, kan, ataupun dah ditinggalkan orang tak ni. Tapi tidak bererti kita tak perlu beradab dan tidak perlu beradat, menghormati tetamu. Jadi sebab itulah perubahan uruf ini dia juga akan mempengaruhi kepada kewujudan hukum yang baru. Okey, aplikasi kaedah solat. Ini yang tadi kita kata ada kita dari sudut perbuatan itu berulang kali, itu adalah adat. Tapi solat ni sebenarnya dia lebih dikenali sebagai ibadah. Kemudian dari segi pakaian, jubah. Walaupun jubah tu apa, orang Melayu kita, adat kita baju Melayu, kan, baju kurung kalau orang perempuan ataupun baju kebaya. Jubah ni memanglah uruf orang Arab. Tapi sekarang ni dah jadi uruf bagi mereka yang di Ma'had Tahfiz, kan, para asatizah yang selalu pakai jubah, dah jadi uruf. Jadi boleh tak kita apa nama, macam kami di USIM, pensyarah dengan pelajar kena pakai necktie. Itu uruf kami di USIM. Okey. Okey, aplikasi konten nak habis dah sikit lagi ya. Okey. Ni kalau aplikasi kontemporari kita tengok dari segi wang hantaran kan. Cuba tengok sini. Ni apa, bukanlah kata apa wang hantaran ataupun mas kahwin mengikut negeri ni. Kalau mas kahwin je sebab dia ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam negeri-negeri kan. Tapi kalau wang hantaran ni dia bergantung kepada individu ataupun keluarga tersebut, kan. Di sini adalah sebut kalau tahap UPSR 1,000 hingga 3,000, kan. PhD 20,000 jenuh nanya, kan. Tapi terpulang, pandai-pandailah kau tim dengan bakal pak mentua, kan, ataupun mak mentua tu, berapa yang kita nak. Tapi ini nak cerita bagi in general, ini adalah wang hantaran yang ada kat Malaysia, kan. Saya kahwin 5,000, kan. 5,000 zaman dulu kira orang panggil hantaran yang normal lah, kan, adat yang ketika itu, kan. Tapi sekarang ni mungkin dah jadi 10,000, mungkin 20-30,000, kan. Okey, itu saja. Okey, saya sebenarnya bila sentuh bab uruf ataupun adat ni, saya nak sentuh juga sebenarnya bab apa, amalan-amalan yang selalu dibid'ahkan oleh setengah orang. Contoh macam tahlil, baca yasin, kan. Tapi sebabkan kuliah kita ni pun dah agak lama, kan, saya tak nak ulas di situ. Mungkin kalau ada kesempatan saya akan ulas secara khusus tentang amalan-amalan yang dibid'ahkan oleh setengah orang tu, kan. Tahlil, baca yasin malam Jumaat dan sebagainya tu. Jadi insya-Allah kita berjumpa lagi lah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada anda sekalian yang telah mengikuti kursus intensif Qawaid Fiqhiyah sebanyak 6 siri ini, dan ini adalah siri yang terakhir. Dan saya tidak katakan bahawa apabila anda mengikuti 6 siri ini anda akan pakar Qawaid Fiqh dan terus boleh menjadi mujtahid yang boleh mengeluarkan hukum. Saya tidak kata begitu, tetapi ini adalah satu perkongsian ringkas daripada saya untuk simpelkan, untuk mudahkan anda memahami apakah itu qawaid fiqhiyah dan macam mana ia diaplikasikan dan contoh-contohnya. Itu saja, kan. Dan seperti mana yang pernah ditanya pada kuliah yang pertama tu, kan, apakah kita panggil nasihat ataupun langkah ataupun prosedur dalam kita nak menguasai ilmu qawaid fiqhiyah ni.
ilmu qawaid fiqh ni dia salah satu ilmu yang ada dalam pengajian syariah. Okey. Jadi kita nak bermula dengan kitab mana? Sama ada kitab Turas dulu ataupun kitab moden dulu ataupun bagaimana. Sebab tu tadi di kuliah yang pertama saya dah sebut, kalau boleh anda dengar dulu ceramah-ceramah, kuliah-kuliah intensif yang macam saya buat ni, untuk kita dapat gambaran umum terlebih dahulu. Kemudian kita mula next stepnya, kalau kita tidak ada kemampuan untuk baca kitab Turas dan kita pun bukannya di pondok sekarang ni kan, kalau yang duduk di pondok daripada mengaji 7-8 tahun tu lain cerita lah ya, tapi kita ni adalah pelajar di universiti, mungkin kita dah bekerja dan sebagainya tu kan. Jadi kita tidak ada masa untuk talaki kulit ke kulit kan. So mulakan dengan kursus-kursus intensif ataupun ceramah-ceramah umum yang saya buat macam ni. Kemudian kita baca pula, next stepnya kita baca dulu buku-buku qawaid fiqh yang kontemporari, sama ada dalam bahasa Arab kalau ada kemampuan ataupun yang bahasa Malaysia ya. Dan lepas itu bolehlah kalau kita dah expert sikit, tapi itu pun still masih perlu berguru jugalah kan. Tapi itu step-step yang saya nasihatkan kepada anda untuk mengetahui ataupun nak ke tahap menguasai itu mungkin agak sukar lah sebab dia akan ambil masa kan. Tapi at least kita dapat faham dan tahu sedikit sebanyak tentang sesuatu ilmu tersebut. Jadi saya minta maaf sepanjang 6 siri ini mungkin tidak memenuhi kehendak anda untuk memahami secara yang lebih mantap. Tapi ini sekadar perkongsian awal dan asas kepada kita. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang itu datang daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.